dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih masih lagi kita bersama dengan izin Allah, dan dalam usrah Gema Yasin Nur Iman ini mudah-mudahan Allah rapatkan ukhuwah kita kerana Allah, kita berukhuwah kerana Allah, kita berukhuwah untuk kita dekat dengan Allah. Makin kita belajar, makin kita rendah diri, bukan kita makin sombong diri. Baik, kita terus sambung berdasarkan buku ini sampai muka surat berapa ya dulu? Akhir? Ada tanda tak? Ada siapa yang tanda saya sebab Kalau tak silap 87 tak? Muka surat 87. Muka surat berapa? 87. 87. Baik. InsyaAllah. Minta maaf. Kita dah lama tak kuliah kan. Sebab kuliah ni pun saya banyak guna untuk kuliah yang lain. Jadi untuk yang ni kita tak tanda. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, 87 kerosakan ekosistem. Huru-hara dalam kehidupan kaum muslimin dah ke belum? Belum Ustaz. Saya rasa kita dah langkau jauh ni. Okey, pencuri sudah. Jadi kerosakan ekosistem tu kan dah buatkan, Ros. Apa dia? Ekosistem dah. Yang huru-hara dalam kehidupan kaum muslimin dah ke belum? Rasa macam belum kot. Tak Rasa apa. Baik, tak apa. Jadi kita masuk huru-hara dalam kehidupan kaum muslimin, muka surat 83. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita lapangkan dada, kita fahami apa ingatan daripada Nabi SAW 1400 tahun dulu. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa yang terbuku dalam buku ini berdasarkan ingatan Nabi yang hari ini benar-benar dah berlaku. Yang hari ini benar-benar dah berlaku, yang perlu kita awasi, yang perlu kita hati-hati. Baik, kita mulakan dengan firman Allah, menyatakan bahawa orang-orang kafir tidak pernah berhenti menyebar kebatilan, kesesatan, kekufuran, kefasikan, kezaliman dan malapetaka dalam kehidupan kaum muslimin. Orang kafir dia takkan berhenti untuk merosakkan, untuk beri kesesatan, untuk melalaikan orang-orang muslim ni. Itu sebab kita kena hati-hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217 yang bermaksud, mereka tidak henti-henti memerangi kamu sehingga mereka dapat mengembalikan kamu daripada agama kamu kepada kekufuran andainya mereka mampu. Bermakna mereka non-stop untuk bawa kita kembali kafir. Untuk bawa kita menjadi murtad. Hari ini kan viral. Cuba cari 4 ulama yang dah murtad. 4 ulama yang dah murtad. Ulama besar, penulis hebat, pengkaji hebat tentang Islam tapi murtad. Allah Akbar. Antaranya Abdullah Qasimi daripada Saudi. Dia penulis hebat. Perbezaan di antara Islam dengan Kristian, dengan Yahudi ni. Jadi bila ditegur oleh gurunya, dia makin sombong. Dia kata kalau bukan akulah yang menulis, Islam ni tak akan jadi terkenal. Islam ni tak akan jadi terkenal. Allah tak ada orang tahu. Sampai macam tu sekali. Dia makin sombong. Dan sebab yang kedua, sebab perempuan daripada Beirut. Berdasarkan ceritanya daripada Beirut, dia tergoda, dia berkahwin dan dia keluar daripada Islam dan hari ini jadi penulis hebat pula kepada etis, kepada fahaman Kristian ni. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita kuatkan iman kita, jaga sembahyang, jaga bacaan Quran kita, ingatan daripada Nabi SAW. Majlis ilmu macam ni juga kita kena istiqamah, insya-Allah. Baik, dan ingatan Allah daripada surah Al-Maidah ayat 82, sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling kuat permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Yang paling kuat permusuhan di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Musyrik ni apa dia? Yang menyekutukan Allah. Dalam era moden kini, kita cerita tentang huru-hara ni. Huru-hara yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Allahu Akbar. Dalam era moden kini, banyak berlaku kekacauan. Huru-hara menimpa umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kaum muslimin di China dan Myanmar ditindas oleh rejim penguasa. Para pelarian Muslim Rohingya ditolak oleh negara-negara yang pemimpinnya adalah Muslim. Kaum Muslim di Afrika banyak ditimpa kelaparan akibat konflik politik tidak berkesudahan. Ini huru-hara yang berlaku ni. Umat Islam di Asia Tenggara saling bertikai, berebut
menjadi paling benar dan paling Islamik. Kaum muslimin di Amerika dan Eropah disamakan dan dilabel sebagai teroris. Allahu Akbar. Lebih daripada itu, umat Islam di Timur Tengah ditimpa kekacauan yang tidak kunjung padam sehingga termasuk ke dalam pertikaian berdarah yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Yaman, yang berlaku di Syria. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Rasulullah telah memberi ingatan kepada umatnya perihal huru-hara. Apa dia? Kekacauan yang terjadi di bumi Timur Tengah masa kini. Tafakurilah, maksudnya kita fikirlah kenyataan Jabir bin Abdullah berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim. Cuba kita teliti, cuba kita fahami, yang bermaksud kelak bakal sukar membawa masuk makanan ke negeri Iraq, walau hanya sekerat roti maupun sekeping dirham. Maka kami bertanya, siapa yang melakukan boikot itu wahai utusan Allah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ajam. Terbukti kini negara Amerika dan sekutu baratnya yang melakukan boikot. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kelak bakal sukar membawa masuk makanan ke negeri Syam, walau hanya setakat segenggam makanan maupun sekeping dinar. Kami bertanya, siapa yang melakukan boikot itu wahai utusan Allah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Rom. Kini terbukti Zionis Israel yang majoritinya adalah para pendatang Eropah. Usai berkata seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas diam sejenak, kemudian bersabda, akan segera muncul daripada umatku seorang khalifah, pemimpin yang bakal membahagi-bahagikan harta dengan tanpa menghitung jumlahnya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, hari ini berlaku. Kita berhadapan dengan suasana yang sangat-sangat kritikal daripada sudut makanan. Pembekal makanan daripada negara Eropah, gandum, daripada Eropah, daripada negara barat, kebanyakannya gandum ditanam di sana. Begitu juga gula, begitu juga rempah-rempah, subhanallah, akan makin susah. Siapa yang buat susah? Musuh-musuh Islam ni buat susah. Bila dalam keadaan begitu, mereka nak umpan. Mereka nak umpan. Kau nak benda ni, kau nak begini, tapi dalam keadaan kena ikut, dia kena patah balik daripada kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita rujuk buku ni, bagaimana Nabi SAW bagi ingat, akhir zaman nanti kita berhadapan dengan 3 pilihan yang sukar. Kita ulang kaji balik. Kita dah lalu dia beri tajuk ni, 3 pilihan yang sukar. Yang pertama apa dia? Wang yang halal, sumber yang halal. Hari ni kita tengok isu-isu penculikan dalam keadaan rasuah. Sebab apa? Orang dalam keadaan susah hari ni. Jadi mereka tak peduli nak dapat sesuatu sumber makanan dengan culik, dengan buat zalim, dengan bunuh. Allahu Akbar, susah, masing-masing susah. Jadi ni Nabi sebut ni, dah berlaku dah. Dan yang kedua, kawan yang setia, kawan yang baik, yang ajak kepada kebaikan, yang tegur kita kepada kebaikan. Allahu Akbar. Itu sebab satu-satu teguran itu, bila tegur di khalayak, itu nak mengaibkan. Itu bukan kawan yang baik, tapi tegur dalam keadaan sorok-sorok, hikmah, itulah kawan yang boleh buat kawan. Dan yang ketiga, suka apa dia, yang kita susah nak jumpa apa dia, sunnah Nabi diamalkan. Sunnah Nabi diamalkan. Hari ni orang anggap nak beramal dengan sunnah Nabi ni macam malu je. Sedangkan sunnah Nabi itulah sesuatu kejayaan. Sesuatu yang bawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Perihal peperangan dan pertikaian berdarah bermotif selubung kepentingan duniawi. Gelenjang nafsu tahta, harta dan wanita di Timur Tengah waktu ini. Amatilah kenyataan Abu Mihal, seorang pembesar tabi'in yang berikut ini, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari yang bermaksud tatkala Ibnu Ziyad dan Marwan berkuasa di Syam, Ibnu Zubair membelut di Mekah dan Al-Qura membelut di Basrah. Aku berangkat bersama ayahku menemui Abu Barzah Al-Aslami, salah seorang sahabat Nabi yang hidup di Syam. Di kediamannya tatkala itu Abu Barzah sedang duduk di tempat tinggi yang dibuat daripada kayu. Kami pun duduk bersamanya. Ayahku lantas meminta nasihat berdasarkan hadis Rasulullah, lalu berkata, wahai Abu Barzah, bukankah kamu telah menyaksikan dengan kedua-dua matamu huru-hara yang melanda umat Islam? Apa pendapatmu mengenai karut-marut yang membelit kehidupan zaman ini?
Abu Barzah berkata, sesungguhnya tiada sesuatu yang aku harap daripada hidup ini selain redha Allah dan pahala daripadanya. Sejujurnya aku sangat geram melihat perilaku bangsa Arab. Bukankah kita dahulu adalah bangsa yang berai, sangat minoriti dan sesat jahiliah. Kemudian Allah menyelamatkan kita dengan risalah Islam melalui petunjuk Muhammad. Dan kini kita beroleh kejayaan serta kekayaan harta yang berlimpah berkat Islam. Namun justru itulah pangkal yang merosak bangsa Arab sesungguhnya yang terjadi di tanah Syam. Demi Allah, tidaklah mereka berperang melainkan kerana selubung kepentingan duniawi dan mereka berada di tengah-tengah kita. Demi Allah, mereka juga tidak berperang melainkan kerana kepentingan duniawi. Demikian pula mereka yang berada di belahan bumi Arab lainnya. Demi Allah, mereka tidak berperang melainkan kerana selubung kepentingan duniawi. Daripada ingatan ini, seluruh yang dirahmati Allah, nak cerita apa? Islam dulu asalnya, sebelum sampai Islam dalam keadaan bercerai-berai. Bila datang Islam, datang Nabi SAW bersatu. Bila Nabi tak ada, dah dinampakkan hari ini bagaimana kepentingan beralih kepada dunia sampai sanggup melakukan kezaliman. Dalam keadaan mereka buat sesuatu tu untuk menjatuhkan orang lain. Allahu Akbar. Itu sebab seluruh yang dirahmati Allah, kita nanti berhadapan dengan dua pilihan yang sukar. Bukan nanti, dah berlaku dah. Hari ini kita nak ikuti yang pertama, di kalangan mereka yang nampak baik tapi sebenarnya tak baik, jahat. Mereka munafik, mereka berperangai fasik dan sebagainya, tapi mereka tutup dengan kebaikan yang mereka lakukan. Yang kedua, di kalangan orang yang beriman, yang tak perintah Allah tapi dianggap lemah. Jadi kita nak ikut siapa? Yang orang beriman dan yang dianggap lemah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, huru-hara inilah yang berlaku dalam kaum muslimin. Muka surat 86. Muka surat 86 yang baru masuk, muka surat 86. Huru-hara dalam kaum muslimin sebab apa? Tak ada kesatuan. Masing-masing ada kepentingan peribadi. Bukan kepentingan untuk menyatukan ummah dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan kita amatilah fakta kehidupan kaum muslimin di era moden kini, terutamanya keadaan umat Islam di Timur Tengah. Bukankah sesama Muslim di Syria, Mesir, Iraq, mereka saling dibunuh oleh sebab pertikaian politik dan cita-cita kekuasaan? Ya, di Mesir pernah bergolak. Di Syria juga masih bergolak. Di Iraq juga hari ini. Bagaimana mereka nak jatuhkan kaum muslimin ni dengan peperangan, dengan pengaruh. Dan hari ini dah mula nampak di Saudi juga. Pemerintahan raja yang ada ni. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kekacauan ni banyak-banyak berlaku. Dan yang terbaru, perang antara Saudi dengan Abbas Yaman. Sebahagian orang menyebut perang tersebut kerana faktor ideologi Sunni dan Syiah. Namun motif politik kekuasaan sangat jelas di sebalik pertikaian berdarah antara Saudi dan Yaman ini. Maka sungguh benar isyarat Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibn Hibban yang bermaksud di antara tanda-tanda kiamat ialah banyak berlaku kekacauan dalam kalangan umat ini. Kamu sesama Muslim saling berbunuhan satu sama lain atas nama agama atau atas nama kebenaran yang diyakini. Sehingga seseorang di antara kamu sanggup membunuh saudaranya yang seiman dan seagama demi tujuan yang ingin diraih. Dia nak jatuhkan orang tu, sanggup difitnah, sanggup dibunuh dan sebagainya. Apa dia punya matlamat? Kuasa. Apa dia punya matlamat? Tahta, pengaruh dan sebagainya. Ini berlaku. Itu yang berlaku di Mesir, di Yaman, di Syria dan sebagainya. Yang kuat, yang datang Islam daripada situ. Hari ini, pengaruh yang dibawa oleh Yahudi. Macam tu juga kita di Malaysia. Bagaimana kita bertikai isu politik. Kita nak, subhanallah, bukan nak cerita benda-benda yang menjurus politik, tapi bagaimana kita terlalu nak mentingkan kekuasaan sampai kita tak pedulikan apa yang menjadi matlamat kita yang utama. Allahu Akbar. Selesai satu tajuk berkenaan berkaitan tentang huru-hara. Huru-hara di kalangan kaum muslimin. Huru-hara dalam kehidupan kaum muslimin. Allah bagi ingat dalam satu ayat, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila mana nampak huru-hara kekacauan yang berlaku, jalan selamat apa dia? Farudduhu ila Allah, kita balik kepada Allah, wa Rasul, balik kepada Rasulullah, ikut tetap dengan Quran, tetap berpegang dengan sunnah Nabi, berpegang dengan ajaran Nabi SAW. Sebab apa? Itulah jalan selamat. Dan kita ikut ulama-ulama yang benar.
Yang bawa Al-Quran, yang bawa hadis Nabi SAW, bukan bawa pertikaian. Hari ini kadang isu kecil kita jadi gaduh dan sebagainya. Ni nak cerita huru-hara yang berlaku. Apapun kita banyak-banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub, sabit qulubi atau sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ummu Salamah isteri Nabi SAW dia kata, aku mendengar Nabi SAW ulang-alik. Maksudnya berulang-ulang dia baca doanya. Wahai yang balikkan hati. Wahai yang bolak-balikkan hati. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit qalbi, sabit qulubi, tetapkan hatiku atas agamamu dan ketaatan padamu. InsyaAllah Allah akan lorong kita dengan sebaik-baiknya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, selesai satu tajuk. Ada yang nak bertanya tentang tajuk ni? Kalau tak ada, kita sambung. Kerosakan ekosistem. Kerosakan ekosistem ni dah ke belum? Tak apa, kita baca sepintas lalu. Kerosakan ekosistem, pelbagai bencana alam, tanah runtuh, banjir, pemanasan global, global warming, perubahan cuaca ekstrim, kemarau panjang, semuanya adalah akibat tangan-tangan jahat manusia. Apa yang berlaku hari ini, yang menjadi isu di Terengganu, yang kata empangan Tasik Kenyir nak pecah dan sebagainya, akan berlaku banjir besar. Macam Selangor pun dah mula dah, kata dah isyah darurat bila berlaku banjir besar dan sebagainya. Setiap yang berlaku memanglah benda tu musibah balak daripada Allah, tapi bermula daripada kerosakan ekosistem. Bagaimana kerosakan dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebagaimana firman Allah, cuba tengok surah Rum ayat yang ke-41, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerosakan di darat dan di langit disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Macam di puncak alam kan, saya duduk tak jauh dengan puncak alam, kadang kita nak pergi ke Bukit Jelutong, nak keluar ke Shah Alam, lalu situ subhanallah bukit-bukit dah mula ditarah. Bila ditarah tu pasak-pasak bumi ditarah, apa jadi? Akan menyebabkan banjir, akan menyebabkan rosak dan sebagainya. Di antara manusia ada yang ucapan yang mengenai kehidupan dunia menarik hatimu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 204, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling kuat. Dan jika dia berpaling daripada kamu, dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerosakan padanya, serta merosakkan tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaannya. Jangan tertarik. Kadang di antara manusia ada yang kita mendengar ucapannya, kita jadi tertarik. Tapi cara dia dapat dunia itu dengan melakukan kerosakan. Dengan melakukan kerosakan. Allahu Akbar. Dengan kita mudah kita terpengaruh dan sebagainya. Dalam era serba moden ini, banyak terjadi kerosakan ekosistem alam sekitar hidup akibat keserakahan manusia mencuri kekayaan alam. Serakah manusia, tamaknya manusia. Dan di zaman ini banyak hutan ditebang, berlaku penerbangan haram, lahan-lahan pertanian dan perkebunan menyempit kerana dibangunkan industri, banyak lahan-lahan kosong dibiarkan kering kontang. Maksudnya dibiarkan tanah-tanah kosong daripada ditanam, disuburkan dan sebagainya. Maka akibatnya banyak terjadi bencana alam, banjir, tanah runtuh, kemarau, kebakaran dan kekurangan air di berbagai belahan bumi. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW bagi ingat dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kiamat tidak akan terjadi melainkan akibat perilaku jahat orang-orang yang merosakkan ekosistem. Maka jika terjadi kiamat dan seseorang di antara kamu memegang bibit kurma. Apa maksud bibit kurma? Benih kurma di tangannya, dan ia memiliki kesempatan untuk menanam bibit kurma itu sebelum meninggalkan tempatnya, maka hendaknya ia lakukan untuk kembali pulihkan ekosistem yang dirosakkan tu. Itu ingatan daripada Nabi SAW. Dan amatilah kenyataan Abu Hurairah yang berikut ini. Rasulullah berkata, jika kekuasaan dianggap keuntungan, kekuasaan tu dianggap keuntungan, alat memperkaya diri, amanat dianggap ghanimah, amanah tu dianggap sebagai rampasan, membayar zakat dianggap merugikan, belajar bukan kerana agama tetapi untuk meraih tujuan duniawi, na'udzubillah. Suami tunduk takut kepada isterinya, anak derhaka terhadap ibunya dan membenci ayahnya, menyokong kawan yang menyimpang daripada kebenaran, bersuara kuat, berteriak-teriak di masjid,
orang fasik menjadi pemimpin satu bangsa, orang jahat dan hina dinobatkan menjadi pemimpin, orang disegani kerana takut pada kejahatannya, bukan patut dihormat tapi takut. Maksudnya dihormati itu sebab takut akan kejahatan dia. Para biduan dijadikan idola, apa dia artis dan muzik digemari. Peredaran minuman keras semakin meluas. Umat akhir zaman ini khalaf, sewenang-wenangnya mengutuk generasi pertama kaum muslimin, salafus soleh, maka hendaklah mereka waspada sebab pada masa itu akan terjadi hawa panas. Bila jadi semua ni, apa Nabi bagi ingat, akan terjadi hawa udara panas, gempa bumi, tanah runtuh dan kemusnahan. Allahu Akbar. Kita berada di hujung-hujung tahun ni. Musim terkujung, pelbagai, subhanallah. Apapun seluruh yang dirahmati Allah, kemudian diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain seperti untaian permata yang berjatuhan kerana terputus talinya. Dan semua itu pasti bakal berlaku di tengah-tengah umat itu. Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk meneroka alam. Untuk meneroka alam, bermakna untuk suburkan tanah serta memberdayakan alam sekitar untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk perbaiki balik sistem, ekosistem yang rosak ini. Dan hadis yang lain riwayat Bukhari, sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati terlantar, maka dia memiliki bahagian darinya, yakni upah apa dia? Pahala. Dan apa yang dimakan oleh binatang ternak dari tanaman yang ada di tanah yang dikelolanya itu merupakan sedekah baginya. Subhanallah, yang ada tanah, dia suburkan tanah, dia buat tanaman. Subhanallah, bukan hanya manusia dapat manfaat, binatang, begitu juga apa yang hiduplah ambil daripada tu, dia dapat upah iaitu pahala. Subhanallah, itu juga dikira sedekah dan itu juga dikira kebaikan padanya. Dan Rasulullah SAW juga memberitahu umatnya berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa bakal berbuah pahala. Allahu Akbar. Maksudnya kita berbakti dengan tanah, di sebalik itu segala-galanya Allah bagi mudah. Mudah dapat kebaikan, mudah kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita fikirkan tajuk yang kita bicarakan awal tadi, huru-hara yang berlaku di kalangan kaum muslimin akibat pertikaian, akibat pergaduhan, akibat senang cakap dunia lah. Dunia menjadi matlamat, habis. Ingat, dunia ni penghubung. Kita punya perjalanan ni jauh lagi tau. Kita baru dunia. Belum mati. Mati bukan ending, bukan finishing, bukan penamat, tapi permulaan. Kita akan dalam kubur, alam barzah, bangkit daripada kubur, yaumul mahsyar, yaumul hisab. Lepas tu titian sirat, kita lepas atau tidak di syurga, atau neraka, na'udzubillah min zalik. Ini perjalanan panjang. Yang kita jadi gaduh ni dunia kecil aje. Allahu Akbar. Baik. Dan kita cerita tentang ekosistem yang dirosakkan. Itu tanda-tanda yang mengundang balak musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kini amatilah realiti kehidupan di era moden kini. Sungguh ketamakan manusia masa kini telah melampaui batas. Tangan-tangan jahil manusia moden dengan mudah mengeksploitasi kekayaan alam tanpa henti, yang mana mengakibatkan rosaknya alam sekitar dan hancurnya ekosistem alam. Berlaku krisis ekologi, krisis ekologi dan perkataan rakus, jiwa kapitalis. Mereka merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya. Tidak terkecuali manusia. Lebih daripada itu, walau telah banyak terjadi bencana alam, banjir besar, tanah runtuh, kemarau, kebakaran, pemanasan global dan kekurangan air di pelbagai tempat di pelosok bumi, manusia tetap mengeksploitasi kekayaan alam tanpa henti. Tanpa henti, dalam keadaan tamak. Bila tengok di puncak alam tu, ditarah-tarah bukit, diambil balak dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Saya dekat mana baru-baru ni ada orang cerita, orang asli tu dekat Tasik mana, dia kata akan berlaku banjir, kerosakan, tanah runtuh, sebab apa? Pembalakan ni. Tok Batin tu dia risau, orang masuk duk potong tebang apa semua. Kadang kita fikir, siapa punya sebenarnya ni, siapa punya yang dia ambil, yang perlu kita peduli. Kadang ada mengaku dia yang teroka, ini hak dia, sesenang hati ditebang, ditarah dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, dua tajuk
yang kita bicarakan hari ini. Saya buka kalau ada soalan, silakan. Silakan jemaah yang ingin bertanya berkaitan dengan topik yang kita bincangkan, insyaAllah. Kalau tidak, Ustaz boleh teruskan kuliah. Baik, kita teruskan dengan tajuk Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. saya dari Puan Ruslina dari Terengganu. Berkenaan Baik. dengan apa yang Ustaz bincang pada pagi ini, bermakna setiap kita ni jika ada kepentingan sendiri mesti berlaku kerosakan. Sama ada dalam peringkat besar ataupun peringkat keluarga kan. Contoh bila berlaku dalam peringkat keluarga yang kecil lah, keluarga adik-beradik, mak ayah, apa yang langkah yang perlu kita ambil pada kita yang dah sampai ilmu macam ni Ustaz untuk terus hidup harmoni lah Ustaz kan. Minta Ustaz jelas ya. Baik, soalan yang sangat cantik. Kadang berlaku satu-satu masalah sebab apa dia kurang faham. Kita yang dah faham ni cuba kita bincang, kita jelaskan. Orang yang kejar dunia, dia tak faham hidup kat dunia ni untuk apa. Macam kita hidup atas dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bagi ingat, aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba kepadaku, bukan hamba kepada dunia. Itu sebab hari ni orang yang tamak rakus dengan dunia ni, dia tak tahu matlamat hidup kat dunia untuk apa. Dunia adalah penghubung, dunia adalah alat untuk dekat dengan Allah. Bukan dunia ini sebagai sesuatu kelalaian. Bukan dunia ini sebagai satu kesombongan. Satu kezaliman lah. Tapi dunia ni Allah jadikan untuk kita ni bercucuk tanam, untuk tujuan hasilnya bercucuk tanam dalam arti kata apa, dalam manfaat seluruhnya, bukan ada kepentingan peribadi. Jadi pada pandangan saya, bawa bincang elok-elok, kita cerita elok-elok apa tujuan kita hidup ni. Dan sangat-sangat cantik bila adakan usrah dalam keluarga. Macam saya suka kalau ada orang panggil ke rumah yang berdekatan, kita buat usrah, himpunkan adik-beradik yang ramai, ada mak, ada ayah. Ni mak ada ayah ni kita jaga betul-betul, jangan kita kurang ajar. Kita hidupkan harmoni. Kadang kan bila isu pertikaian pembahagian harta jadi pergaduhan, sebab apa dia tak faham. Terlalu tamak. Dan bila terlalu tamak, dia dah dirosakkan dengan anasi yang subhanallah, anasi yang tak elok. Dajjal dia punya fitnah, dia bukan dia muncul nanti tau. Bukan dia muncul nanti baru fitnahnya sampai, tapi belum dia muncul tu fitnah dia sampai. Dengan media sosial hari ini, dengan sesuatu handphone, kecanggihan teknologi, ini benda-benda ni lah yang merosakkan, yang mempengaruhi. Itu sebab orang-orang yang tak dapat pendedahan yang baik, sebab apa dia tu tak duduk dalam suasana yang baik. Jadi kita wujudkan suasana yang baik. Apapun, itu satu. Yang kedua, kita perbanyakkan doa, minta dengan Allah satukan keluarga dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Kita nak masuk syurga bukan kita seorang. Kita nak masuk syurga macam mana kita duduk kumpul atas dunia seronok, makan sama-sama. Kita nak sama-sama seronok juga dekat syurga nanti. Wallah alam, itu yang saya boleh jawab. Jadi apa pun bincang elok-elok, murnikan elok-elok daripada hati ke hati, dan perlunya usrah, kefahaman agama tu sampai pada mereka yang dalam keadaan tamak, yang seolah-olah tak faham ni. Wallah alam, mudah-mudahan jelas insya-Allah. Terima kasih Ustaz ya. Okey, Sama. ada lagi soalan yang diajukan, silakan. Baik, saya sambung terus. Kita Okey, habiskan insya-Allah bab yang teruskan. ini. Bab yang kedua. Tajuk yang terakhir dalam bab ni, Islam menjadi agama terbesar di muka bumi. Islam menjadi agama yang terbesar di muka bumi. Nampak Islam besar. Tapi yang berlaku macam tak ada kekuatan. Ramai macam buih di lautan, tapi tak ada kekuatan. Datang ombak, tapi patah balik kosong, tak ada benda. Allah Akbar, na'udzubillah. Baik, Islam adalah petunjuk jalan keselamatan bagi mereka yang mendamba kebahagiaan hakiki dan abadi. Islam adalah semangat pengabdian, ibadah dan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, serta jalan hidup yang tegak di atas nilai-nilai keadilan, perdamaian, keluhuran dan kasih sayang. Dan insan Muslim sejati selalu tunduk dan pasrah kepada perintah dan larangan Allah. Muslim sejati adalah yang betul-betul taat kepada perintah Allah dan jaga betul-betul larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersikap damai, tenang, rukun, selamat, penuh toleransi
dan menyelamatkan orang lain. Itu namanya Islam. Islam tu sejahtera. Bukan pada dirinya, tapi sejahtera pada orang lain. Ya, sebagaimana Al-Quran sebut ya, dalam surah An-Nisa ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas, menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia juga mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Realiti kehidupan di era moden kini, belahan bumi yang majoriti dihuni umat Islam adalah Indonesia, ya, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Iran, Turki, Aljazair, Morocco. Di negara-negara tersebut jumlah umat Islam puluhan, bahkan ratusan juta. Bahkan India, meskipun bukan negara Muslim, jumlah umat Islam di India sejumlah 177 juta. Allahu Akbar. Ya, sangat-sangat ramai. Ya, kalau yang pernah pergi ke India, kita akan nampak bagaimana kesusahan mereka, sampaikan mayat-mayat ni dibiarkan bergelimpangan tepi-tepi jalan sampai mereput macam tu. Sebab apa? Tak ada kemampuan untuk mengurus jenazah tu dengan baik. Tapi yang Islam ni dia faham. Ya, Allahu Akbar. Di masa kini, trend mereka yang meluk Islam berkembang pesat di negara-negara Eropah dan Amerika. Bahkan kota Devon di Michigan, Amerika Syarikat merupakan satu-satunya kota dan negara kafir yang dengan berani menerapkan syariat Islam. Adakah merupakan realiti yang tidak mungkin dinafikan bahawa populasi umat Islam kian tahun terus bertambah jumlahnya. Di antara faktor cepatnya pertambahan jumlah kaum muslimin ialah angka kelahiran bayi dalam kalangan umat Islam. Ya, Islam diakui sebagai agama yang sah serta mampu memberi solusi kepada ragam permasalahan hidup. Ini antara sebab ya, syiar dakwah Islam di negara-negara maju Amerika dan Eropah yang mula diterima secara positif. Tertariknya masyarakat dunia terhadap Islam kerana pelbagai kes yang menganiayai umat Islam seperti kes teroris, pembunuhan umat Islam di Palestin, Rohingya dan lain-lain lagi. Dan yang kelima, dasar dua negara dengan penduduk teramai di dunia iaitu China dan India yang membebaskan rakyatnya memiliki keyakinan yakni pelbagaian. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, cuba tengok hadis yang pertama. Nabi SAW bagi ingat dalam hadis riwayat Ahmad, urusan penyebaran agama Islam akan mencapai apa yang telah dicapai oleh siang dan malam. Sehingga Allah tidak akan membiarkan sebuah rumah di kota dan di desa, melainkan dia akan masuki agama ini dengan memuliakan manusia yang mulia atau menghinakan manusia yang hina. Allah benar-benar memuliakan manusia dengan Islam dan menghinakan manusia dengan kekafiran. Allahu Akbar. Yang paling kita takut dengan Nabi apa dia? Islam nanti la yabqa minal Islam illa semua. Islam tu hanya pada nama. Tapi tak ada penghayatan, cara hidup jauh daripada Islam. Dan dalam hadis yang lain, Allah memperlihatkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat bumi dari bahagian timur hingga bahagian barat, dan kekuasaan penyebaran umatku akan mencapai semua wilayah yang aku lihat. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kajian lembaga Religious Population, dapat diketahui bahawa jumlah umat Islam akan mengungguli jumlah pemeluk agama-agama lain di muka bumi. Yang sedemikian kerana penduduk beberapa negara bukan Islam di pelbagai belahan dunia ramai yang sudah tertarik kagum dan simpati kepada agama Islam seperti Amerika Syarikat, Kanada, England, Perancis, Belanda, Sepanyol, Jerman, Bosnia, Australia, Benin, Selandia Baru dan Republik Makedonia. Demikian halnya dengan China dan India, ramai penduduk dua negeri raksasa tersebut yang bersimpati dan berhasrat menjadi Muslim. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, cuba tengok bagaimana bancian yang dibuat, berapa bilion tu, berapa bilion, berapa ramai pemeluk-pemeluk agama Islam berbanding dengan agama-agama yang lain. Baik, saya ringkaskan, maka dalam waktu terdekat angka tersebut bakal tersalib diungguli, dan Islam bakal menjadi agama dengan pemeluk agama terbesar di dunia. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini benar-benar berlaku. Bagaimana umat Islam makin ramai tapi seolah-olah tak ada kesatuan. Banyak lagi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal dinamika kehidupan sosial yang terbukti kebenarannya dalam era moden kini
bahawa Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap soleh. Bersikap soleh. Mengaku beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam surah Al-Baqarah, saya setiap Isnin dan Khamis tadabbur bersama kumpulan amal jariah Brunei, begitu juga ada beberapa daripada Malaysia. Maksudnya kita buka yang berhajat, bila kita baca Quran, kalau boleh kita tadabbur, kita faham. Bila sebut beriman ini, dia kena seiring dengan amal soleh. Yang namanya beriman kena beriringan dengan amal soleh, bersikap baik dalam interaksi sosial bermasyarakat. Yang sedemikian dengan menanam benih kasih sayang terhadap sama Muslim, serta izhal as-surur, menabur kebahagiaan di hati sesama manusia. Islam itu macam itulah. Kasih sayang, kesatuan, bukan dalam keadaan peperangan, penindasan, kezaliman dan sebagainya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menjauhi sikap mental negatif, perilaku buruk dalam hidup bermasyarakat. Cuba tengok hadis riwayat Muslim yang terakhir, daripada tajuk ni, daripada kuliah kita pada pagi ni, jangan saling menghasut. Jangan saling menghasut, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian daripada kamu membeli barang-barang yang telah dibeli oleh orang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ni maksud dia, kita nak perbaiki hubungan sesama Islam, nak murnikan hubungan kita ni, jangan ada perangai-perangai ni. Orang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Maka jangan berlaku aniaya kepadanya, jangan menganiaya, jangan membohongnya dan jangan merendahkannya. Takwa itu di sini bagi dia menunjukkan ke dadanya dan mengulangi 3 kali. Takwa hahuna. Nabi tunjuk dekat dada. Takwa tu dekat sini. Apa maksud takwa? Tunduk, patuh, takut betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Daripada ayat ni, ayat 1000 dinar, ini daripada surah At-Talaq, barang siapa yang bertakwa, Allah tunjukkan jalan keluar. Takwa itu kembali kepada Allah. Takwa itu kesejahteraan, bukan permusuhan. Allah akan tunjukkan jalan keluar. Kurnia rezeki yang tak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah tunjukkan segala ketentuan takdir yang baik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Yang cukuplah seseorang dilabel manusia jahat jika dia merendahkan saudaranya sesama Muslim. Darah, harta dan kehormatan individu Muslim adalah haram bagi Muslim yang lain. Yang namanya Islam, dia tak akan meremeh-remehkan orang lain. Dia tak akan mengutuk, tak akan menghina dan sebagainya. Allahu Akbar. Jangan bercerita hal orang, memburukkan hal orang. Sebab apa? Kita bercerita sesuatu yang ada pada orang tu namanya mengumpat. Yang tak ada namanya fitnah. Dua-dua tak boleh. Dua-dua jahat. Dua-dua berdosa besar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, 3 tajuk pada pagi ini. Tadi huru-hara, kerosakan ekosistem, dan ini tentang Islam akan berkembang. Apapun, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang beramal soleh. Orang Islam yang taat betul-betul perintah Allah, tinggal betul-betul segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada bicara kita. Saya buka kalau ada soalan. Cukup sekadar ini untuk kali ini. Kita akan sambung di pertemuan akan datang. Ada tak soalan? Silakan. Silakan. Soalan ada yang? Silakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaman sekarang ni Ustaz adalah zaman gadget, yang mana media sosial adalah salah satu platform yang famous masa kini. Apa pendapat Ustaz tentang segelintir pengguna, bagi saya menyalahgunakanlah, yang suka dan memilih platform-platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp status untuk curhat tentang amarah mereka, ketidakpuasan hati mereka dengan menggunakan bahasa-bahasa kesat dan tak elok tu, bercerita tentang ataupun membuka aib seseorang tu melalui platform tersebut. Soalan saya, apakah tindakan sedemikian dianggap kurangnya iman seseorang itu atau termasuk dalam kategori penyakit hati, dan bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada tergolong dalam kumpulan tersebut? Allahu Akbar. Sangat cantik. Hari ini bila makin canggih, dan sebenarnya bukan makin pandai, bukan makin cerdik, bukan makin bertamadun, seolah-olah hilang tamadun. Inilah ujian kita. Bagaimana kecanggihan itu bawa kepada rosak itu lebih canggih, melalaikan kita, masing-masing nak menyalahkan, di hujung jari, sebarkan fitnah dan sebagainya. Saya nak ajak
semua ambil catatan 7 ciri-ciri ahli syurga. 7 ciri-ciri ahli syurga. Bila sebut ahli syurga, ada ciri-cirinya. Macam kita hari ini diceritakan orang nak berjaya, ada ciri-ciri, tapi ahli syurga itulah orang lebih berjaya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ingatan daripada Nabi SAW, yang pertama iman. Iman inilah yang menyelamatkan kita daripada dipengaruhi atau mempengaruhi sesuatu yang tak baik. Iman yang kita bentuk daripada ibadah, daripada ketaatan, daripada rasa takut kita kepada Allah. Iman. Itu sebab hari ini kita hati-hati, hari ini kita jaga-jaga dengan fitnah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak hari ini. Dalam keadaan kita akan mudah dipengaruhi, terpengaruh dan sebagainya. Nombor 1, iman. Yang kedua khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat ini disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam solat dia. Allah tak cerita orang kaya tu berjaya. Orang yang bekerja keras berjaya, tapi orang yang khusyuk dalam solat, ada hati dalam solat, fokus dalam solat. Subhanallah, dia akan dapat kejayaan. Dan yang ketiga, tinggalkan perkara sia-sia. Hari ni kita disibukkan dengan gadget yang canggih ni, jadi kita lara. Banyak buat benda yang sia-sia. Cakap kita sia-sia, perbuatan kita sia-sia. Allah Akbar, ingat kita akan dinilai. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguh manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang yang beriman, beramal soleh, berpesan kepada saubil haq, saubil saub. Kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Ini orang yang tak rugi. Hari ini banyak buang masa. Dengan handphone pun boleh jadi buang masa dalam sehari ni. Allahu Akbar. Leka dengan benda-benda yang TikTok, yang media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya. Sibuk nak tengok silap orang, sibuk nak cerit salah orang. Allahu Akbar. Dan yang keempat apa dia? Yang keempat, jaga amanah. Kita ada amanah. Amanah yang utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, jaga amalan. Banyakkan amalan kebaikan. Tinggalkan langsung amalan-amalan yang jahat. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kita diperlihatkan yang kebaikan. Begitu juga sebesar zarah diperlihatkan kejahatan. Hari ini bila kita hidup lagi, inilah peluang untuk kita perbaiki amalan kita, perbaiki salah silap kita. Bukan kita nak tuding jari pada orang lain. Bukan kita nak sibuk pada orang lain. Allahu Akbar. Yang ketiga tadi, apa dia? Tinggalkan perkara sia-sia. Yang keempat, jaga amanah. Yang kelima, jaga amalan. Banyakkan amalan kebaikan, tinggalkan langsung amalan kejahatan. Yang keenam, apa dia yang keenam? Banyakkan bersedekah, tolong orang dan infak harta kita dan jaga kewajipan zakat kita. Yusuf Al-Qardawi, almarhum kan, ulama besar dunia. Bagaimana kalam-kalam mutiara dia tinggalkan. Dia kata apa masalah yang ada hari ini, semua dengan sedekah. Kita nak tenang segala-galanya dengan sedekah. Sakit ubat tu semua dengan sedekah. Dan yang terakhir sekali kita jaga solat. Jaga solat. Solat itulah keperluan kita dunia akhirat. Solat itulah keperluan kita dunia dan akhirat. Jadi daripada apa yang berlaku hari ini, permasalahan berlaku hari ini, cuba kita letakkan 7 ciri-ciri ini, amalan ini untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita benar-benar jadi ahli syurga. Walaupun cabaran besar, walaupun ujiannya banyak. Sebab apa? Yang perlu kita doa, saya nak ajak kita doa jangan tinggal. Ya Allah, golongkan aku di golongan orang yang mendapat naungan di arasy Kau nanti. Sebab apa? Di akhirat nanti disebut huru-haranya yauma la zilla illa zilluh. Di hari yang tak ada naungan melainkan naungan perlindungan daripada Allah. Itu yang kita nak. Nombor 1. Yang kedua, ya Allah, masukkan aku dalam syurga tanpa hisap. Masukkan aku dalam syurga tanpa hisap. Sebab apa? Orang yang dihisap tu pun, subhanallah, dihisap pun kita dah rasa risau. Sampaikan melihat huru-hara ada di kalangan manusia yang berada dalam keadaan tak sabar, disebut dengan Allah, ya Allah, tak apalah, masukkan aku dalam neraka. Minta masuk neraka. Dalam keadaan dia tak tahan dengan cabaran, dengan huru-hara yang berlaku di akhirat nanti. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar ni dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, tanpa kurang sedikit pun rahmat yang Allah nak beri pada kita. Apapun ujian yang mendatang, orang yang beriman dia akan tabah, dia akan sabar. Orang yang beriman dia tak akan risau. Dia tak akan risau tentang rezeki yang Allah nak atur pada dia. Tak risau dengan apa musibah yang akan datang.
dia yakin dengan Allah. Baik, yang pertama saya ulang balik, doa yang pertama kita kena doa, ya Allah, golongkan aku di golongan orang yang mendapat naungan di arsy Kau. Yang kedua, masukkan syurga tanpa hisap. Dalam hadis Nabi, orang yang masuk syurga tanpa hisap adalah di kalangan ahli balak. Orang yang banyak ditimpa musibah, balak atas dunia, dia sabar, dia retoh. Macam tu juga kita sabar setiap sesuatu, Allah bagi pahala, dan sabar itu atas musibah yang datang pada kita dianggap sebagai kebaikan, dapat pahala, Allah masukkan syurga tanpa hisap. Tanpa banyak soal, tempat kau dalam syurga terus. Ya Allah Akbar, tanpa kira-kira. Jadi itu yang kita nak, kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan kita masuk dalam syurga. Wallahu alam, minta maaf saya batin, sekadar ini dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkatilah himpunan ilmu kami pada pagi ini, Ya Allah. Ampunilah dosa salah silap kami seluruhnya, Ya Allah. Jangan biarkan kami hina dan malu, Ya Allah, atas dosa-dosa yang kami lakukan, Ya Allah. Pandanglah diri kami ini dengan belas kasihan-Mu, Ya Allah. Campakkan hidayah-Mu, petunjuk-Mu berterusan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan umur kami yang tersisa ketaatan pada-Mu, bukan dosa, kelalaian, kemaksiatan pada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami tanpa kurangkan sedikit rahmat yang Kau berikan pada kami, Ya Allah. Jadikan kami orang yang sabar, tabah setiap apa yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, golongkan kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Golongkan kami benar-benar sebagai ahli syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan kehidupan dunia ini seluruhnya kebaikan pada kami, akhirat seluruhnya kebaikan pada kami, dan hindarkan kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf saya batin. Maafkan saya, doakan saya. Kita jumpa lagi di pertemuan akan datang, insya-Allah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika. Jumpa lagi, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Syukran jazilan kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Ashraf Suharin yang bersama kita pada pagi ini, yang syarah tentang huru-hara dalam kalangan kaum muslimin, orang-orang yang merosak ekosistem, dan Islam menjadi agama terbesar di muka bumi, dan kita telah serahkan dengan terperincinya. Tajuk-tajuk dibincang tadi mudah-mudahan memberi ibrah, pengajaran kepada kita. Moga-moga Allah janganlah bolak-balikkan hati-hati kita, tetapkan hati kita pada agama Allah, dan kita janganlah jadi hamba kepada dunia. Moga-mogahan Allah jadikan masukkan kita ke syurga tanpa hisap. Jadi alhamdulillah, syukran jazilan sekali lagi kepada Ustaz. Terima kasih kepada para jemaah, kepada pentadbir, pada pengelola Gemah Nur Iman, dan kepada para jemaah. Moga-moga kita dikelilingi dengan sahabat yang baik, sama-sama memberi manfaat dunia dan akhirat. Allah lapangkan jiwa kita, tenteramkan hidup kita, jadikan kita golongan orang yang selalu berjalan di cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terusnya diumumkan kuliah-kuliah hari ini pukul 5.15 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin, Tafsir Al-Quran. 8 malam bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, Imam Masjid Negara, Tadabbur. 9.15 bersama dengan Tuan Haji Muhammad Nur Rashid Muhammad Yasin Idris Al-Karumi, tajuk soal hati. Teruskan bersama dengan kuliah-kuliah Gemah Nur Iman. Jadi sekian sekali lagi, syukran jazilan pada Ustaz dan pada semua jemaah. Hingga bersua lagi, sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua dan moderator semua. Assalamualaikum. Nak bagi kek dah ni, ada tetamu mari dah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Kepada yang nak baca Quran, jangan lupa pukul 5.15
bersama dengan Al-Fadil, Ustaz Elin, tahsin Al-Quran. Jadi siapa yang nak perbetulkan makra, syuruk, sifat-sifat huruf tajwid, jangan malu-malu, jangan segan-segan, terus ikuti kuliah bersama. Bukan kuliah lah, maknanya tahsin Al-Quran. Jadi daftarkan nama bila dah masuk untuk baca Quran, insyaAllah. Assalamualaikum Kak Nur. Masuk Cik Hak nak ngaji ketek.